Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu sekali lagi dalam siri yang kelima kali ini berkaitan dengan program makanan minda. Program makanan minda bermaksud bagaimana kita nak menguruskan minda kita, akal kita untuk menjadi lebih baik. Apabila akal kita baik, sebenarnya akal kita sihat. So bila dia sihat, maka manusia cemerlang. Kalau kita petik dalam firman Tuhan Al-Quran surah At-Tin ayat 4, disebutkan bahawa sesungguhnya manusia itu dijadikan daripada sebaik-baiknya kejadian. Maksud kejadian terbaik adalah anugerah Tuhan kepada manusia yang berakal. Bila kita ada akal, maka organ terpenting bagi manusia adalah akal sebenarnya. Ada beberapa tips perkara yang perlu kita tahu tentang akal, iaitu antara kesukaan akal ialah sesuatu yang ringkas seperti ikon, simbol ataupun pelambangan. Akal juga suka pada warna, dan bila kita gunakan warna yang pelbagai dalam kita membuat sebarang catatan, ini membantu ingatan kita dengan baik. Dan selain daripada itu, posisi tengah, kita buat catatan pada posisi tengah seperti peta minda Tony Buzan dan sebagainya. Kemahiran-kemahiran pada posisi tengah ini juga menarik perhatian bagi akal. Para pelajar yang dikasihi, bagaimana kita menggunakan akal? Satu konsep yang sebenarnya mudah je, iaitu bila kita banyak berfikir, kita menggunakan akal kita dengan bijak. Dan bila kita berfikir pula, kita harus berfikir secara positif. Bila kita berfikir secara positif, cara pemikiran kita akan jadi lebih baik. Dan apabila kita berfikir secara positif, maka positif jugalah dalam tindakan kita. Kerana ini membantu. Para pelajar, pakar-pakar nutrition ataupun pemakanan ada menyebut bahawa akal ini mempunyai proses pemakanan yang tertentu. Dicadangkan pada para pelajar, makanlah tiga perkara ini berkait dengan makanan minda, makanan akal. Bermula dengan makan sumber daripada protein. Bila kita sebut sumber daripada protein, contoh seperti kurma, kita makan dalam sehari 3 biji, kismis kita makan dalam 21 biji, ataupun kita makan telur ayam, sebaiknya telur ayam kampung lah. Ikan pula, kalau kita makan, proteinnya ada. Dan ikan tongkol, ikan kayu yang terdapat di Malaysia antara sumber ikan yang paling mudah kita perolehi, mengandungi protein yang tinggi selain daripada ikan bilis dan ikan-ikan yang lain. Sumber kacang, apa saja bentuk kacang, kacang dal, kacang tanah dan sebagainya, juga merupakan kandungan protein yang tinggi. Ini membantu kita dalam memperolehi kandungan protein yang sempurna dan secukupnya. Selain daripada itu, keperluan bagi makanan minda yang kedua dicadangkan keperluan oksigen. Sebenarnya oksigen ini terdapat pada air, sumber air, kerana air kandungan dia ialah H2O, hidrogen dan oksigen. So, jadi bila kita minum air, sebenarnya kita mendapat keperluan oksigen yang sangat baik. Dan air sebenarnya terbagi kepada 3, air hidup, air mati dan air penawar. Bila kita sebut air hidup, apa saja sumber air yang baik, kalau dapat air yang kita katakan ditapis melalui proses penapisan air seperti kowe, kuku dan sebagainya, tu adalah minuman air hidup yang sangat baiklah. Dan air mati pula ialah air yang dimasak. Kandungan molekul yang dalam air itu akan rosak apabila dipanaskan. So, jadi kita minum air hidup, jangan minum air mati kalau nak mendapat keperluan kandungan oksigen yang banyak.
Dan yang ketiga, berkait dengan oksigen juga, ialah air penawar. Air penawar ini satu kajian yang dibuat di sebuah universiti di Jepun, melihatkan bahawa air yang disisip dengan kata-kata, mungkin bagi kita doa, dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran yang tertentu, akan mengubah kandungan molekul air itu menjadi lebih menarik, dan dia menjadi satu keperluan yang sangat baik. Jadi sebaiknya minum air yang hidup, dan kalau dapat air penawar. Dan proses makanan yang ketiga pula ialah rehat secukupnya. Rehat secukupnya ialah antara 7 ke 8 jam, dan tidurlah dalam lingkungan pukul 11.30 untuk tidur, dan kita bangun awal pagi sekitar pukul 5.30 pagi, dan kalau boleh lepas pukul 9.30 jangan kita makan benda-benda yang mengandungi gula ataupun glukos, kerana ia akan menyebabkan kita segar. Makanan yang mengandungi karbohidrat khususnya, bila kita makan, dia memberikan tenaga kepada kita, dan selalunya kita akan tidur agak lewat. Jadi lepas pukul 9.30 kita minum susu ataupun minum air kosong, ataupun makan makanan ringan yang tidak mengandungi sumber-sumber yang boleh menyebabkan kita bertahan sampai ke pagi. So tidur awal 11.30, insya-Allah kita bangun awal sebelum subuh. Para pelajar yang Pak Su kasihi, dalam kita makan makanan yang mengandungi protein, oksigen dan rehat secukupnya, kita harus berhati-hati tentang pemakanan yang boleh merosakkan akal dan minda kita tadi. Ada 5 perkara mengikut kajian yang mengatakan bahawa kalau kita makan sumber-sumber ini ataupun kita amalkan perlakuan dan perbuatan ini, dia akan mencacatkan dan merosakkan kandungan sel otak, neuron dalam tubuh badan. Pertama, elakkan daripada mengambil apa saja sumber MSG, monosodium glutamate, bahan perasa ini, kerana dia tak bagus untuk otak. Kemudian apa saja sumber minuman seperti kafein, cuba elakkan, dan sebagai pelajar banyakkan mengambil bahan-bahan yang daripada sumber koko. Kemudian ubatan kimia, sebaiknya elakkan daripada kita makan kecuali mendapat prescription ataupun arahan pemakanannya daripada pakar perubatan, doktor. Elakkan daripada bersikap atas perkara-perkara yang negatif, merokok dan berfikir perkara-perkara yang tak elok, dan menonton video-video lucah dan sebagainya. Ini juga membantutkan pemikiran kita, dan apa saja amalan negatif yang agama cadangkan kepada kita, melakukan perkara-perkara yang subahah ataupun atas perkara-perkara yang tidak baik, maka elakkan. Dia berkait dengan akal kita sebenarnya. Para pelajar yang dikasihi, ada 7 cara bagaimana kita nak melatih akal kita, minda kita. Ini tips yang akhir dalam siri program Makanan Minda ini. Dan kalau kita nak latih akal ataupun minda kita ini, 7 perkara ini kita lakukan. Antaranya ialah berfikir. Berfikir, banyak berfikir lagi baik. Kita bertanya, kita menyoal, kita mencari jawapan, mencari sumber-sumber rujukan yang tertentu, peka kepada isu-isu dan keadaan semasa, dan banyak membaca. Banyak membaca adalah antara latihan-latihan 7 perkara untuk menguatkan minda dan akal kita. Kerana itu apa yang kita sampaikan dalam program Makanan Minda ini sedapat mungkin kita jadikan amalan panduan, dan insya-Allah Pak Su harap pelajar akan terus menjaga akal, menjaga minda agar menjadi manusia yang terbaik dunia dan akhirat. Kita berjumpa
dalam siri-siri yang akan datang. Terima kasih.